Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat pagi, selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, kita terus ke pasaran dunia. Bagaimana keadaan dia? Kita tengok sekarang ni semua merah-merah-merah. Tapi Dow Jones berjaya tadi pukul 4.16 je hijau. At least lah. Satu harapan dia hijau. Hopefully bursa follow Dow Jones. Tapi Nasdaq tag merah. Cuma CP lah. Cuma kan kalau ikutkan banyak kajian daripada kita punya broker-broker untuk aim sense off. Tapi bukan untuk short term lah. Sense off ni untuk swing. Dia ada peluang. Kejadian ni pun antara yang menjadi topik jugalah. Padahal kan kalau kita tengok kan kalau kita ambil screener ada tak M Holding ni? Yes, this one. M Holding ni dia ada masuk dan dia ada naik sampai 9.52%. Okay. Ini kalau kita tengok 2 hours lebih kurang dekat-dekat dalam pukul 12 dekat atas lah. Lebih kurang je tu lah. Maksudnya waktu petang tu dia start M Holding semua tu. Yang kanta-kanta ni lah, skop, Hatta, Skable, Euro. Yang antara yang menyerlah, Kosan, Keplas, Handa, Sedania, Tok Glove. Kebanyakan yang menguasai adalah sektor-sektor healthcare. Katanya isu monkeypox. Saya sebut, dia kata saya sebut macam serigala. Pox. P-O-X. Okay, monkeypox tu mungkin memberi impact kepada kita punya saham healthcare. Semua semalam melonjak. K Plus. Allahu Akbar. K Plus. Okay, saya ada golden cross lagi ni. Kalau kat daily macam selesai dah untuk kita swing lah. Kalau lah bahagianya kalau market ni hijau, kita tak segan-segan nak masuk. Sebab kalau dah ada golden cross, kolam dah nak siap. Kita tengok background ni kan. Kalau AO tu adalah awesome escalator. Yang ni saya gabungkan dengan MACD. Awesome escalator pun dah start hijau. Cuma RSI tak cukup sifat lah. RSI kena 50 ke atas baru bullish. Kalau kita tunggu cross pun belum cross lagi. Merah kena cross up kuning at least. So, kalau kita beli waktu dia cross, of course lah harga dah break out atas 46 sen baru beli. Tak dapat lah kita sahut yang bawah. Kalau orang yang sahut bawah ni adalah orang yang guna candle validation. Candle validation ni dia tak ada bantuan confirmation yang lain lah. Sebab kalau ikutkan RSI tak settle lagi, MACD tak settle lagi. Semualah tak settle lagi. Cuma dia ada confirmation candle kat sini. Dia break out dekat 440. Orang yang guna candle, dia akan masuk saja. Boleh je guna candle breakout ni. Ni validation candle. Orang kata kan boleh je. Macam kalau nak rempit guna candle validation 445. Tengok dia tutup 460. Berapa bit 3 bit Dapat ke 3 bit? Dia maksimum dia naik hari tu 470. So 4 bit harian ni. Cuma kalau orang yang guna confirmation, untuk dia kata nak confirm nak confident, katalah dekat sini semua dah cross. Ni dah cross. Tengok 50 minit pun cantik, then boleh entry. Macam sekarang kita tengok 50 minit nak turun dulu. Nampak nak turun dulu tapi RSI okey, cantik. Cuma kalau tengok dekat dia punya histogram yang belakang ni, kalau kita tengok dia punya AO, dia start merah. Lepas tu kita tengok volume pun makin kurang. Macam orang dah tak berminat nak beli. Dekat-dekat nak tutup orang tak minat pula nak beli. Padahal mula-mula bukan main masa dia cross up semua ni. Sebab tu saya minat line-line cross up ni. Bukan saja-saja saya buat emo-emo berlambat-berlambat ni. Memanglah nampak semua orang tu semuanya. Tapi kita puas hati tau. Bila kita tengok 5 dah cross up 10 dah cross up 20 dah cross up 50 dah cross up 100 dah cross up 200. Takkan tak beli kat sini kan? Faham tak? 5 hari punya. Okay, kalau kita guna dekat harian. So, moving average ataupun EMA adalah untuk 5 hari lah. Tapi kita guna 15 minit. Maksudnya, resistant 15 minit punya candle untuk 5 candle dah berjaya dilepasi. Untuk 10 candle berjaya dilepasi. Untuk 20 candle berjaya diatasi.
Tu dia 50, 100, 200 semua lepas. Secara logiknya kalau dia lepas resisten yang betul-betul takkan dia terus terbang. So dekat sinilah entry 440. Sama juga dengan candle validation lah. Tapi tak nampak dekat daily. Dekat daily kena tengok dekat 15 minit baru boleh entry untuk rompet. Untuk intraday. Kalau nampak ada signal macam nak reversal, at least ada candle validation lah. At least kalau macam tak ada apa-apa signal dekat daily, tak nampak langsung nak bullish, hanyalah dekat 15 minit yang bullish, disarankan jangan masuk. Sebab apa? Kita takut kita trap. Dia naik sekejap, dia terus campak. Seperti contoh, sebenarnya dia counter down trend macam ni. Contoh dia sedang turun. Mungkin dekat 15 minit dia buat macam ni. Dia cross up dan naik. Tapi overall dia tengah downtrend. So dia naik dan dia campak. Okay. Dan dia campak. Itu kita tak nak lah. Kalau macam ni, at least ada candle bullish. Lepas tu kita tengok ada indecision candle. Doji ni. Doji butterfly ke apa saja jenis doji lah. Petanda ada boleh berlaku reversal. Kalau dia kat atas, reversal down. Kalau dia kat bawah, barangkali reversal up tu ada. So at least ada ciri-ciri doji. Candle start mengecil, dia macam agak stable, ada rejection. Dia tak nak turun dah. Maksudnya sini dia turun, dia try tak turun. Dan dia bocor. Dia bocor kat sini Kalau siapa perasan lah. Dia try turun, masa dia cuba untuk stop daripada penurunan dekat sini. Candle dah start nak ni. Okay. Tapi malangnya dia stay ada penurunan lah. Dia try naik, dia turun balik. Dia tak lepas dekat ada sini. So ambil dekat 460 ni. Tengok. Semalam pun tak lepas juga. Jangan buat main-main Sebab apa ni? Dia start turun. Dia reject area sini. Dia cuba naik, fail. Esoknya dia turun. So hari yang semalam pun, dia sampai kat 460, dia tak mau pergi. Situ je kemampuan dia untuk dia cuba push. Hopefully hari ni sebabkan kita tengok yang lain hampir nak siap. RSI 43. Sikit lagi nak cukup 50 untuk bullish. Kebarangkalian hari ni berjaya breakout 460. Ada dia punya, kita rasa logik lah. Okay? Logik lah kat situ. So kita nak masuk tu macam lebih yakin sebab nampak dah nak siap. Okay, katalah ini adalah kita punya downtrend yang terdekat lah. Okay, sini nampak dia dah breakout lah. Okay, kita ambil ini sebagai sideway. Sideway tu pergerakan harga nampak di situ saja. Okay. Line ni belum buat apa-apa. Sini dah nampak macam dia dah start nak buat reversal. Lepas tu kalau kita nak beli, bagi dia breakout 460 dan bolehlah kita target yang sini. Yes. Yang percubaan dia nak naik tak berjaya. So dia akan lagi sekali cuba naik dekat 570. Itu tunggu breakout 460 lah. Okay. Kalau daily dah berjaya cross up atas ni, cross up atas RSI 50. MACD dah positif kosong. Kita boleh percubaan lah untuk entry area sini dengan buatlah support katalah 440. Mungkin 435 kat loss. Target TP 570. Okay. Sebab apa kita boleh buat macam tu? Sebab kita tengok dekat 15 minutes ke semua EMA dan SMA 200 cross up. Petanda counter dah uptrend dekat 15 minit. Ini counter dah uptrend Cuma biasalah, walaupun dia uptrend, dia ada waktu rehat. Dia ambil persinggahan platform lah. Kalau dia nak naik, dia tak boleh terus naik pecut macam roket terus naik atas tu Ada counter yang roket buat panjang terus. Ni dia tak perlu pakai candle halus ni. Pacak terus ada. Tapi yang sihat, kenaikan yang sihat, dia perlukan berhenti dulu kat satu platform. Macam checkpoint 1, checkpoint 2. Ini checkpoint dia dekat area 46 sen. Okay, sebab dia ada satu line tak dia ni adalah satu resisten 20 candle sebelum ni dia tak berjaya atasi lagi dekat area 470. Okay, dia terpaksa lah berehat dulu, berehat. Kita tengok pun stoch dah cross ke bawah, melemah. Dari segi stoch melemah, RSI ni yang hitam ni nampak dia menunduk walaupun dia dalam keadaan positif bullish Ini bullish tapi kekuatan dia tu mungkin dah terlampau maksimum dah dia push.
Selalu ADX dia start push tu area 20 dan 25 dan ke atas. Kalau macam dah 60 tu dia terlampau kuat sangat. Mungkin dah letih. Okay, kita panggil weak lah. So dia stop sekejap. Volume pun mengurang. Volume orang beli pun makin berkurang. Kita nak masuk semula. Okay, siapa yang belum masuk ataupun yang nak masuk semula. Bila volume kering ni, kita tunggu dulu. Bagi ada satu volume spike, katalah hari ni ada satu volume mengatasi volume yang sebelum. Macam ni kan. Volume dia rendah-rendah hari tu. Pada waktu 15 minit ni, tiba-tiba volume ni mengatasi volume yang sebelum. Pump kat sini. So, kita boleh ambil entry kat sini lah. Ini volume mengering, turun bukit. Tiba-tiba ada satu volume. Volume tu orang beli lah sebenarnya. Ini semua jumlah orang beli ni. Pembeli, yang ni penjual. Kalau boleh kata bar, kalau ikut bar lah kan. Sebenarnya not exactly tepat lah. Cuma volume ni mewakili pembeli dan penjual lah. So yang ni kata penjual memang ada, tapi penjual memang betul dia jual, tapi dia jual volume tak tinggi sangat. Maksudnya ada probability untuk naik lagi. Kalau dia jual, waktu dia jual sell ni, volume tinggi, jangan masuk dah. Jangan masuk counter tu. Maksud nak junang. Kalau dia menjual, menjual tapi volume tak banyak mana. Okay, volume tu kering, tunduk turun ke bawah. Maksudnya orang yang jual tak ramai. Mungkin orang intraday ataupun orang yang si money take money, dia ambil je profit dulu. Orang yang holder, yang trust candle validation, downtrend line dah break up, dia dah stay dalam tu untuk dia swing lah. Dia swing sampai 570 at least lah, macam tu. Ada orang yang masih hold kat dalam lah. Daripada volume ni kita tengok ada orang yang masih hold kat dalam. Cuma kalau jerung, kita nak tengok jerung yang masuk banyak-banyak, hijau masuk banyak-banyak tu, kita boleh tumpang. Andai kata hari ni volume tu banyak masuk dekat 460, kita boleh tumpang. Volume masuk maksud saya macam ni. Yang beli tu 1000 lot. Lepas tu masuk lagi 500 lot, 300 lot, 100 lot. Dia beli banyak-banyak berulang-ulang. Beli. Yes, kita boleh tumpang. Sebab kita nampak breakout tu berlaku atas 460. Okay, kita punya cut loss mungkin 435. Ataupun sebab kalau kita nak pergi jauh, kita punya cut loss tu jauh sikit lah. Kalau kita jenis yang nak main hari ni saja, mungkin cut loss kita 3 bit saja. Turun 3 bit macam kita masuk entry 460 sebagai contoh. Okay. Turun 3 bit bawah 460. Kita keluar lah. Nanti bila dia cross up macam contoh, tapi dengan syarat lah. Kita keluar bila dah RSI dah tinggi, kita keluar lah. Masa kita keluar tu, RSI ni dah mungkin 80. Lepas tu kita tengok stock pun turun ke bawah. So nampak pun ada selling. Kalau India ada sell lah. Apa-apalah signal yang dah menunduk. Mungkin masa tu kita lebih keluar ataupun cut loss lah. Tapi kalau dia turun, semua keadaan bullish lagi. So, dia maksudnya orang TP sekejap je. Orang si money take money je yang TP. Lagi satu cara. Ini paling mudah. Okay. Key in saja harga. Contoh, harga 0.46 kita, 46 sen kita nak entry. At least kita dapat gambaran. 46 sen sekarang sebenarnya berada pada dia sebelum ni adalah resistant. Okey, merah. Maksudnya sini satu tempat support kita. Ada orang beli 435, 44. Okey, fine. You tahu next you punya platform. You punya boleh check out. You nak check out, boleh check out dekat 46 sen. And then you boleh re-entry lah somewhere around here. Ataupun you re-entry after berjaya melepasi 46 sen. So, 465 macam tu. So, next, dia punya platform adalah 49 sen untuk TP. Ataupun you boleh TP 1 bit below. Untuk short term lah. Untuk intraday. You boleh TP dekat 48.5. Contoh macam tu. Okay. Kalau tak dapat TP hari ni, mungkin esok dapat TP 485. Ataupun ambil saja berapa duit yang ada. Kalau beli 46 sen, dia naik dekat 48 sen, ambil je lah. Right? Sini lebih mudah nampak lah. Next, kalau yang terlepas, biar dulu. Tunggu dia break out kat sini. Ni akan jadi support kita. So, at least kita tahu bocor. Okay, bocor. Contoh sekarang, kalau bocor 46 atau 3 bit.
okey, 44.5 kat loss sebab next dia akan pergi 43 sen. Ataupun kat loss dia lah 45 sebab apa? Next kita tahu dia akan cari balik support 43 sen. Tapi kalau dia turun 46 45.5 mungkin dia hanya bermain di sini untuk dia breakout. Dia perlukan anjakan lah, turun ambil anjak dulu, pump breakout. Jangan kat loss dekat sangat. Kat loss jauh sikit lah, 3 bit tu okey, 3-4 bit bawah harga entry 46 sen. Ataupun tunggu dulu breakout masuk kat 46.5. Next kat sini. Tapi kita punya target kan tadi jauh lagi. Net resistance 53, net resistance yang ni kita nak TP 57 sen. Alright. Very strong resistance yang merah. Strong resistance dekat ni. Strong resistance yang biru. Okay. No. Sorry. Betul. Strong resistance dekat biru. Very strong tu dekat merah. Alright. Kalau kata ni 46, kita nak TP nak TP 53 sen dulu, 52.5 pun okey. Kalau nak swing lama tu boleh TP dekat 57 sen. Sebab kita tengok dia ada resistance dekat 57 sen. InsyaAllah dia pergi carilah. Nampak? Dia naik, dia cuba reject, sepatutnya dia akan naik lagi sekali untuk test. Ni dia naik, test, gagal. Dia akan retest balik. Mungkin dia bermain kat sini. Selalunya kali ketiga test baru dia naik. Pacak lah. Dia naik seterusnya lah. Selalunya dia ambil masa 3 kali try. Naik turun untuk dia cuba breakout. Ada yang kuat tu dia tak perlu pun test banyak kali. Sekali pun dia dah boleh pergi. Tapi macam ni dia test 2 kali. Sekali. Yang ni cuba lagi tapi gagal. Dan terus jatuh 2 kali je. Next dia akan cuba lagi untuk bullish. Test lagi 57 sen. Itu K plus kan. MNH holding ni sebab ramai sangat peminat. Yang lain tu boleh headcare tu bukan apa sebab semalam ada sentiment headcare. So sebab kebarangkalian tu adalah naik. NWP pun dia last minute banyak masuk alert. Alright, ni kalau kita tengok daily ni, kita nampak dia ada resistance neckline kat sini, dia sentuh turun, sini ada satu. So dia turun. So bahagian sini adalah supply zone dia. Rejection berlaku kat sini. Dia naik tak boleh lepas. Ni dia naik tak lepas dan dia turun ni. Dia akan pergi cari balik. Ini berapa? 235. Okey, andai kata dia berjaya breakup 44 235. InsyaAllah akan pergi jauh lah. Itu yang orang minat counter ni. Okay. Awak tengok kan dia ada 3 scope ni. 1, 2, 3. Saya tak tahu lah apa nama dia. Okay, pattern ni ada macam-macam pattern. Boleh pergi study lah. Boleh guna yang ni tak? Oh, macam tu lengkung dia. Saya tak pernah guna budak-budak ni tau. Saya selalu guna yang biasa-biasa saya guna. Dia ni je lah. Berjaya breakup. Apa jadi kalau berjaya breakup? Naik. Itu yang orang suka tu. Saya rasa sebab tu orang gila counter ni. Orang nampak potensi dia test 3 kali. Apa jadi kali-kali ketiga? Breakout kan. Lagipun dia dah buat double bottom. Dekat SMI ni nampak 2 biji kolam dah. Terbangnya belum. Terbang belum lagi. Tak ada volcano lagi. So boleh tunggulah dekat 235 tu berjaya breakout tak? Kalau macam tu, terus kita pergi key in lah. Kita katalah kita target nak masuk dekat 235 kan. 5. Kita check. Okay, 23. Nak masuk ke atas 235. Atas sikit lah sebab ini dia punya resistance sebelum ni. Resistance become support. Takut bocor kan. So kita make sure okay betul dia boleh sustain antara 23 sen, kita boleh lah masuk 235 ataupun agak-agak 23 sen tu dah habis. Dah nak habis, boleh lah entry. Dah habis makan kan. Q yang sell dekat 23 sen tu dah dekat nak habis, tinggal lagi 1000 lebih lot ke 2000 lot, kita pun tumpang lah masuk. Tengoklah keadaan ada berapa lot kat situ. Kalau tebal sangat jangan masuk lagi. Kalau dah menipis bolehlah beli 235 ataupun 23 ataupun 235. Net resistance dia yang strong 25. Kalau yang jenis main short 2 bit dia akan TP 24.5 je lah.
Dia terus Q sell lah. Yang pasang trailing stop boleh juga. Pasang trailing stop, contoh pasang kat 21 sen. Sebab kita nak pergi jauh lagi. Sejauh mana dia turun tu. Dia ada 3 kali turun, 3 kali checkpoint lah. 1. Okey, sekejap. Yang ni kan, saya duk kaji ni bukannya terus masuk. Oh, saya lupa buat disclaimer. Nanti orang kata saya buat buy call. Saya tak buat buy call lah. Ini bukan saranan jual beli. Hanyalah untuk tujuan pembelajaran. Dan untuk saya punya diary lah. Diary saham saya. Untuk tujuan saya punya pembelajaran dan tengok proses lah. Progress. Macam mana progress saham saya. Dia jadi satu kepuasan bila saya tengok. Okay, saya dah berjaya buat. Okay, ni video. So esok nanti next year saya boleh tengok. Okay, saya dah buat dah cover topik ni. Mengasah otak saya samalah. Macam ni saya okey je kan sebab saya buat kajian untuk sendiri kan. Kalau orang minta review tu kan macam sangat memenatkan otak tau review kaunter-kaunter orang. Kita tak sempat study untuk kita tak sempat tengok kaunter kita, sibuk tengok kaunter orang. Masing-masing boleh study, buat je garis-garis, tengok di atas MA berapa, MA berapa, sendiri boleh study kan sebab duit kita, tanggungjawab kita, training kita. Sebab macam semalam ada yang cakap tengok counter teacher study. So saya masuk, okey je lah, boleh hold je lah walaupun dia tengah turun. Jangan macam tu. Kena ada kita punya trading plan, kena ada exit plan macam mana kalau tak edit, tak naik pun. Kalau saya kaji katalah, saya kata 235 breakout, dia akan cari 265 kan. Percaya pada saya punya kajian pula. Tu kan duit sendiri. Nanti bila rugi, kata tu teacher yang study. Saya follow je lah. Teacher kata cantik, boleh naik. Lepas tu dia turun pun. Dia dah bocor 230, dia bocor 220, dia bocor cari sampai bawah. Kata tak apa, teacher tarik ni kata nampak ada gaya nak rebound trendline. So saya tunggu je lah 205, 20 sen. Dengan harapan nanti dia akan naik 265. Dia jatuh banyak tu cut loss lah dulu. Nanti dia reverse up macam ni. Dia dah sampai overbought kan dekat 15 minit. Lepas tu kebarangkalian yang tinggi dia nak cross ke bawah tu ada. So mungkin dia berehat dan dia turun balik. Maksudnya dia tak berjaya lepas lah pagi ni. Mungkin tak berjaya lah 33 sen ni nak lepas. So dia turun main dindong-dindong kat sini. Ada orang nak sauk. Sebab kata nanti kalau breakout dia boleh pergi jauh. Baik aku beli masa murah ni. Sebenarnya salah. Kita masuk bila ada confirmation. Maksud dia tahu resistance dekat dengan resistance. Sepatutnya kena tunggu resistance breakout. Kalau nak beli kat support, dekat area 21 sen ni, masa harga nak turun sampai 21 sen ke agak-agak. Kalau dia ada momentum yang tinggi, cantik dekat daily, agak-agak dia nak turun sampai 21 sen. Mungkin, kalau ada market merah hari ni, mungkin dia boleh turun sampai support 21 sen. Tapi kalau dia tu jenis yang ada momentum, semua orang minat nak beli, ingat dia nak turun sampai bawah. Mungkin dia turun 220 macam tu je. Asal nak collect. Sebab saya kata cantik. Sekali dia junang 21 set. Dia junang 21 set. Tak apa. Kajian teacher. Syidah yang kaji. Nampak kata okey. Saya hold lah. Tak boleh saya tak bertanggungjawab langsung. Rugi ke untung apa punya kisah. Saya kaji ni untuk saya. Dan saya share ilmu. Apa ilmu saya ada, saya share. Apa saya sekajian, saya nampak apa, saya share. Bukan saya suruh beli ke. Bukan saya kata betul tu betul lah. Saya kata naik, memang betul akan naik. Tak lah. Saya tak tahu pun pasaran dan apa nak jadi dengan kaunter tu. Ini apa yang saya nampak kat chart je. Alright. Yang tu tanggungjawab sendiri Sendiri buatlah macam ni kalau dah masuk. Banyak kali saya kata pesan. Kena exit plan. Contoh EP kita 23 sen. Terus letak stop loss dekat mana? Stop loss aku berapa? Okey, katalah stop loss aku 215. Jangan tengok 215 tu kat mana? 215. Okey. Dekat dengan support. Mungkin 22 sen lah. Sebab dekat dengan support macam tak apa-apa pula lagi kat loss sampai support dia terbang balik. Contoh 23, 22 ni memang dekat. Terpulang selalu saya ambil 3 bit. Terpaksa letak 215 juga. 215, 210 tu support. Kat loss dia rebound dekat 210. Yang ni fikir sendiri kat mana nak kat loss. Tapi wajib ada stop loss tu. Kalau ni yang boleh tolerate
Stop loss swing contohlah stop loss swing kita 205. Kalau dia berjaya dia tak berjaya bertahan kat 210 tu kita keluar. Ni katalah cut loss swing. Ni untuk nak swing. Allah. Mana. Yang ni katalah kita nak swing cut loss kita. Yang ni untuk kita SMTM. SMTM tu tak hari ni punya game lah. Ini buat sendiri agak-agak sendiri sanggup rugi berapa. Okey, kita punya TP tadi dekat area 265 kata. TP tengok sikit 265 kat mana. Okey, 26 tu baru atas 265. Okey, kalau dah tahu dah boleh lepas 265 kita boleh target 27 terulah. 27.5 ada satu bit bawah resistance. Okey. Kalau ikut resistance dia kat mana next? Lepas 23 resistance dia 25. Okey, boleh letak 25 dulu. Kita letak 24.5. Bawah, satu bit bawah resistance. Allah. Macam tu lah. Tapi buat sendirilah. Kalau kata yang suka terus genap dekat resistance, boleh buat 25. Yang ni 28. Terpulang nak buat genap ke nak bundakan terpulang. Tapi wajib ada. Setiap orang buat sendiri ni. Bukan ikut saya. Ni follow saya pula. Jenuh. No. Saya bukan bagi saranan jual beli ataupun bagi suggestion apa-apa. Saya kaji untuk saya. Tapi saya share. Mungkin boleh buat kajian macam mana saya kaji. Contoh, RSI atas 50 bullish. Stoch biru cross up merah bullish. MACD cross up. Yang biru cross up merah bullish. Nampak semua positif. Lepas tu semua lain-lain cross up mendongak buat traffic light. Merah, kuning, hijau. Cantik untuk hold. Cantik untuk ride the trend. Masuk dekat area sini. Hold je sampai dia bocor. Sampai dia cross turun ke bawah. Sampai merah cross up, kuning. Merah cross down. Cross ke bawah, kuning. Macam tu lah. Adalah sebab-sebab kita jual sebab dia dah overbought. Kita beli bila dia daripada fasa oversold, start nak cross up. Start nak bagi momentum ke atas. Ada sebab-sebab. Sebab kajian kat situ kena buat sendiri. Bukan tunggu saya. Saya bukan reminder. Saya bukan khidmat nasihat jual beli. Okay? Kena bagi highlight tu. Nanti tak pasal saya pula yang kena. Satu, orang blame. Nak kajian saya. Dua, ni lah SC. SC kan boleh saman. Kata kita ajak beli jual pula. Apa? Buy call. Saya tak ada buy call. Tujuan pembelajaran semata-mata. Okey, panjang pula. Holding ada, tapi dekat 15 minit RSI overbought. Stoch nampak dia dah biru turun ke bawah merah. Kita takut lah. Kalau kita tengok SMI kejap saya ambil yang 15 minit. Nak tengok sebab saya limit ni. Ni pun dah ada volcano. Dekat 15 minit lah. Oh, saya ambil 5 minit pula. Sorry. Dah start lah. Mungkin dia test dulu 23 sen gini ni tak lepas. Ke barangkali tak lepas lah untuk awal pagi ni. Tapi jangan tinggalkan dia sebab kita tahu Monday dia cantik. Kalau dia berjaya lepas 23 sen dia boleh pergi jauh kan. So tunggu dia kat situ. Weh, dah lepas tengah dah. NWP. Allah. Wow, daily tak cantik lah. Kalau ikut betul-betul candle validation, jauh lagi baru boleh beli. Sebab dia ada bearish kat sini. Kalau nak sangat pun, ada beberapa candle bullish untuk reversal. Tak cantik lagi daily. Bagi saya danger. NWP. Memang dia ada masuk untuk last minute. Kalau 15 minit ke? 15 minit terakhir, NWP ada masuk. Tapi daily tak cantik langsung lah. Minho. Oh, Miho cantik ya. Miho cantik. Saya dah kaji ni Miho ni. Buat nak panah ni. Kalau dia biaya breakout 345, boleh carilah dia punya resistance dia tak lepas hari tu. 375. Boleh pergi jauh lah. Lagipun dia semua dah breakout Line-line EMA biaya cross up atas SMA 200 dekat 15 minit. So, kena breakout dulu atas 34 sen. Berjaya sustain atas 34 sen. InsyaAllah lah bagi cari 37 sen. Minho menarik. Okay, Minho kita masukkan. Tapi menarik pun kena tunggu breakout lah. Dia duduk main kat resistance ni.
Daily memang nampak cantik. Divergence semua dah ada. Tunggu masa je nak naik ni. Kosan semua tu sebab ni kosan apa-apanya ni MGRC semua tu. Counter yang ada kena-mena dengan headcare boleh tengok lah. Sebab dia ada sentiment, catalyst. Yang ni kolam pun nak siap ni. Breakout dia boleh terbang lah. Faham tak? Bila kolam dah nak siap ni. Ni accumulation, collection Bila dia dah overbought, biru cross up merah, dia turun sampai fasa oversold. Oversold ni berlakunya collection. Orang collect. Jom-jom orang collect. Orang biasa tak akan collect kat bawah. Jangan kita jangan buat perkara tu. Kalau nak beli sangat apa, kita dah confirm dia ada rejection macam ni. Dia turun-turun, dah tak nak turun, nampak reversal. Dan nampak breakout kat sini. Ini mata tajam lah. Dekat RM1.4, nampak breakout, kita put entry. Dan kita tunggu net entry dekat, dia breakout dekat sini pula, 1440. Untuk dia pergi cari net resistant rejection yang ni atas ni. Dari sini. 1.610 so yang ni nampak lah positif dia. Dia berehat dulu ke satu dari sini. Dia nak test 1430. Dia perlu lepas yang ni dulu. Baru dia boleh pergi cari 16 ni. Masa jualan, volume kering. So nak membeli kena volume spike balik. Volume mengatasi volume yang sebelum. Macam ni. Tekan volume tu. Ni yang warna tu. Dekat input warna ambil color. Kalau kita... Oh no. Okay ni. MA punya tu letaknya terang sikit. Bila volume berjaya melepasi line ni. Atas sikit macam ni kan. Dia nampak volume ni kan. Ni. Yang ni bagi melepas sikit. Dengan belian. Bolehlah join. RSI sekarang overbought turun dulu kot. Dia bermain dekat sini dulu. Dindang-dindang dulu. Lepas tu baru dia test dia ambil anjak turun bawah dulu. Baru dia akan cuba test untuk naik atas. Sebab daily dah cantik. 15 minit. Time frame kecil belum lagi. Time frame kecil dia turun dulu. Rehat. Akan ambil tenaga. Push. Tolak untuk naik. Boleh masuk dalam list kosan. Sebenarnya counter headcare boleh ambil list semualah. Sebab lepas semalam kita takut dia takut pula kok dia ada momentum dia teruskan kenaikan. Okey. Saya ingatkan NDP boleh gerak tapi daily tak cantik. Sebab dia banyak sangat masuk semalam. 15 minit untuk nak main sekejap short term mungkin boleh naik 245 ke? Tengok sikit dia punya resistance. Okey. 235 TP 245 macam tu boleh lah. 2 bit berapa bit je. 23 sen TP dekat area 245 mungkin logik. Sebab dia ada sini belum lepas. Kalau berjaya lepas, dah cross up, dah lepas 245 baru boleh entry lah. Yang ni untuk main short term boleh lah. Main dindong-dindong ni 2 bit, 3 bit. Boleh. Sebab apa? Boleh tu bukan saya suruh beli lah. Lagi main beli pula. Sebab RSI dia boleh kat sini nampak. Lepas ni cross up. Biru atas merah, ni biru atas merah. Sini ada buy signal. So untuk short term nampak. Short term bukan short term seminggu 2, 4 hari tu. No. Silap nak panggil apa? Scalping intraday yang sekejap-sekejap tu boleh lah masuk tumpuan 2-3 bit. Sebab ada tanda boleh. Tapi major dia still downtrend lagi. Sangat bahaya. Tak berjaya breakout lagi dekat daily. Ni ambil risiko tinggi lah. Orang beli bila dah confirm cross up. Ini tak ada confirmation tapi nak juga. Contoh orang perempuan tu. Kalau orang lelaki nak kahwin perempuan tu tak kata lagi dia nak setuju nak kahwin. Lagi beli semua dah siap. Beli apa semualah. Ada cincin yang mahal. 200 ribu ringgit. Lepas tu dah sejak pergi tanya semua. Yang apa kek nak buat yang mahal juga. Kek nak buat 20 ribu semua. Tengok kawan tu tak setuju pun nak kahwin. Kan dah rugi. Macam tu juga dengan saham ni. Boleh ada confirmation apa-apa lagi dah beria. Nak beli banyak-banyak. Kalau nak main sekejap-sekejap tu boleh lah. Nak test tengok mungkin orang ni suka kita. Boleh lah ni macam ni. Orang ni mungkin lah dia nak naik. Ini pun belum ada. Ini cross up yang kecil je. EMA 5, 10, 20 yes. Tapi 50, 100, 200 semua jauh lagi. Dekat 15 minit pun. Untuk dikaji macam standby untuk kajian boleh lah. Dia bila dah cross up semuanya kita standby untuk entry okey lah. 245 naik ke atas tu. Kalau tak jangan lah. Lain-lain study sendiri
Okey, sebab dah lewat ni. Nak buka market dah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa yang mendapatkan indikator, screener semua. Nak join team saya. Boleh message saya dekat Telegram Game Borak Saham Syedah FZ. Okey, cari saya kat sana. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hati-hati. Ambil kaunter yang hijau-hijau saja Yang dekat sana. Kalau termarket merah nanti, hijau gini. Fokus yang hijau yang orang beli saja. Jangan nak pergi try tadah yang merah tu. Takut junang ke laut. Melainkan kita dah study. Setiap malam kita dah study dah. Kita dah tanda support resistor kat mana. Dia akan rebound kat area sini. Then okay. Kalau tak ada kajian, tak ada study, tak ada sebab, jangan masuk. Okay, jangan bahayakan duit kita sendiri. Jangan bahayakan jantung kita. Alright. Saya tak ada bagi baikal saya tak ada bagi nasihat apa-apa Nasihat jual beli tak Jangan mandai-mandai. Jangan nak blame saja nanti tak jadi. Lasah nanti. Okay. Jangan. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.